Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pagi ini kita live dalam 10 minit. Okey, seperti biasalah, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Aziz Abdullah. Saya daripada syarikat Edu Intellect PLT. Kami adalah syarikat training dan juga syarikat coaching dalam bahagian personal development dan juga dalam bahagian business. Okey. Okey, biasalah saya buat disclaimer dulu. Apa yang saya cakap ni ada pendapat saya dan berdasarkan kepada ilmu yang saya ada dan pengalaman yang saya ada lah. Okey, topik kita ni ialah tentang change, tentang perubahan. Okey, manusia kita ni biasanya kita akan lalui fasa-fasa perubahan dalam kehidupan kita lah. Mungkin daripada zaman kita kecil, kita masuk sekolah menengah, daripada sekolah menengah kita masuk universiti dan sebagainya. Lepas tu kita bermula kerjaya, kita syarikat pertama yang kita kerja selepas kita graduate. Mungkin lepas tu kita berkahwin, dapat anak. Jadi manusia ni melalui berbagai-bagai fasa changes dalam kehidupan dia. Okay? Changes is something yang kita terpaksa lalui. Okay? Tak ada benda yang constant dalam kehidupan kita. Tak ada. Kalau kita kata hidup ni dia constant dia, tak ada. Kan? Kita dari sehari ke sehari pun kita berubah. Perubahan daripada fizikal kita pun berubah. Apatah lagi di luaran kita, kan? Okey, jadi changes is something yang kita semua kena lalui. Okey, perubahan dalam kehidupan ni semua kita lalui. Okey, jadi topik kita hari ni ialah cycle of changes. Okey. Kitaran seseorang tu punya perubahan. Apa yang berlaku hari ni? Kadang-kadang perubahan tu kita nak terima, kita terima perubahan tu. Tapi kadang-kadang kita tak terima perubahan tu. Itu yang masalah sekarang ni, kan. Okay, sebelum saya bawa kepada bagaimana kita nak fokus kepada kita nak berubah, saya nak cerita tentang kitaran ataupun cycle of perubahan dalam setiap orang yang akan lalui. Okay. Saya bagi contoh seseorang yang mungkin dia kerja dalam satu syarikat. Dia fasa pertama ialah dia rasa tak sedap kerja kat situ. Dia dah tak seronok kerja kat situ. Ini fasa pertama lah. Jadi dari sehari ke sehari dia perasaan dia tak seronok kerja di sana, tak sedap kerja kat sana tu bertambah-tambah, kan, dari sehari ke sehari. Tapi dia tak buat apa-apa perubahan untuk berubah. Kan, dia orang kata nak apply kerja ke, nak tinggalkan tempat kerja ke dan sebagainya. Jadi sehari ke sehari dia akan orang kata perasaan tu akan bertambah-tambah, tak sedap ataupun tak seronok ataupun bahasa orang putih dia discontent. Dia frustrated semua dalam tempat kerja dia dari sehari ke sehari. Fasa kedua, dia akan sampai satu peringkat yang mana dia dah tak boleh tahan lagi tau. Dia dah tak boleh tahan kerja kat situ. Pada ketika ni ada beberapa perkara yang mungkin dia buat lah yang bagi saya kadang-kadang tak bagus, kan. Dia akan mula ponting kerja, for example, datang lambat. Itu dah orang kata petanda-petanda yang memang dia dah memang tak nak kerja kat situ. Tapi dia masih tak nak lagi buat perubahan. Okey, masih tak nak lagi. Ini fasa kedua tu. Tadi fasa pertama dia rasa tak seronok. Fasa kedua dia dah sampai almost dipanggil breaking point tau. Situasi yang mana dia dah hampir, dia pun kata dah keadaan dah teruk sangat lah. Tapi dia tak berubah lagi. Dia tak nak ambil keputusan tu keluar. Fasa ketiga, fasa di mana dia kata okey, saya kena buat keputusan, saya kena berhenti juga. Okey. Apa yang dia buat lepas ni, pada fasa ni dia akan apply kerja, cari tempat lain, cari kerja dan sebagainya. Dia buat satu keputusan, dia kata aku dah tension, aku dah tak boleh buat apa-apa, aku kena cari juga kerja tempat lain. Maka dia pun cari juga kerja tempat lain. Ini fasa ketiga. Dia dah buat keputusan untuk kerja tempat lain. Okey. Bila dia masuk fasa keempat, dia dah buat keputusan. Tapi sekarang ni dia timbul satu perasaan dia takut pula. Apa terjadi kalau dia pergi kerja tempat baru dia? Dia dah mula rasa takut pula. Dia dah mula rasa, apakah kalau saya kerja kat tempat baru tu nanti macam mana? Bos saya, dia kata.
okey ke tak saya kat sana nanti? Kan? Boleh ke saya serasi dengan tempat sana tu? Dia dah mula rasa ragu-ragu. Dia dah mula rasa ragu-ragu. Tadi dia dah buat keputusan, dia nak keluar. Tapi sekarang dia start balik, dia macam dah mula nak ghostan balik. Dia dah mula nak pusing balik, buat U-turn. Dia dah mula start ragu-ragu. Sebab dia dah biasa ke tempat kerja lama. Sekarang dia nak pergi tempat kerja baru. Dia kata, boleh ke aku serasi ke aku dengan tempat kerja baru ni? Okay? Ini fasa yang keempat. Fasa yang kelima, dia mula-mula dia takut. Sekarang bila dia perasaan takut tu dah membuat-buat dalam hati dia. Sekarang ni fasa kelima ialah fasa dia dah mula lupa. Dia dah mula lupa yang dia nak berubah. Dia dah lupa lah sekarang ni. Tadi dia memang nak berubah. Dia dah apply kerja. Lepas tu tiba-tiba dia takut. Sekarang ni dia sampai peringkat dia dah lupa, dah mula lupa. Dah tak nak ingat yang dia nak berubah. So dia stay lah. So dia stay put lah tempat yang dia ada. Last kali fasa yang terakhir sekali, dia ghostan. Dia buat U-turn habis, kan? Dia duduk dekat tempat asal dia tu tanpa dia buat apa-apa. Ini ada yang berlaku dalam kebanyakan orang. Okey. Jadi situasi yang begini, apa yang kita harus buatlah. Okey. Ada dua kaedah yang mana kita nak hadapi perkara ni lah. Ada satu kaedah yang mengatakan bahawa kita dalam situasi macam ni, kita nak tunggu, orang kata, situasi yang paling extreme pain, yang paling menyusahkan diri kita, mendatangkan kesusahan pada diri kita, yakni dalam kita nak berubah tu, tiba-tiba contohnya lah, kita dah lupa nak berubah sebab tiba-tiba kena COVID, contohlah kena COVID, syarikat terpaksa buang kita. Jadi bila syarikat buang kita, maknanya kita dah terpaksa berubah lah, kan? Padahal kita memang asalnya nak berubah. Asalnya memang kita nak keluar daripada syarikat tu. Tapi sekarang ni, kita dah masuk peringkat, kita dah takut nak keluar, lepas tu kita dah lupa kan nak keluar. Sekarang kita dah balik situasi asal, kita dah terima keadaan tu. Tiba-tiba kita dipaksa untuk berubah. Dalam situasi contoh, syarikat tu tutup kerana COVID, ataupun syarikat tu bankrupt, kan? Ataupun syarikat tu buat situasi buang pekerja. Macam hari ni kan, banyak pekerja dibuang. Kita tengok dalam surat khabar, banyak pekerja dibuang hari ni kan. Jadi situasi itu adalah situasi yang kita terpaksa, dia dipanggil dalam situasi painful, kan? Padahal kalau kita buat perubahan tadi, dalam situasi memang kita dah nak berubah, kalau kita buat perubahan ketika itu, kita takkan rasa painful. Kita mungkin akan buat persediaan yang sepatutnya. Tapi situasi pasal kita tunggu sampai kita lupa yang kita nak berubah, sampai kita dah lupa kita nak keluar daripada tempat tu, sekarang dia dah jadi painful. Kita dah jadi painful lah untuk berubah. Jadi kita nak tunggu macam tu ke, ataupun kita nak buat perubahan awal? Okey. Jadi sekarang ni, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita kena terus teranglah pada diri kita. Okey. Kita kena terus teranglah. First kali kita terus terang daripada kenapa kita nak berubah. Apa pasal kita nak berubah? Kalau misalnya kita kata perubahan tu kita nak buat sebab kita tak happy berada kat tempat tu, jadi kita kena berubahlah. Okey? Sebab kalau kita tak berubah, kita tak akan rasa happy. Okey, kita tak akan rasa happy untuk perubahan tersebut. Okey? Jadi bila kita tak rasa happy, kalau kita duduk juga kat situ, kita tak akan rasa happy. Walaupun kita sampai situasi yang mana kita dah lupa langsung yang kita nak berubah, tapi kita duduk juga kat situ, kita tak akan rasa happy. Jadi sekarang ni kita tanya diri kita, kenapa timbulnya pada awal tu perasaan nak berubah tu, kenapa timbul? Apa pasal timbul perasaan nak berubah? Mesti ada sebab, kan? Contoh tadi saya bagi contoh orang yang tak puas hati dengan tempat pekerjaan dia. Apa sebab? Mungkin sebab gaji dia sikit, ataupun mungkin bos dia benci dengan dia ke, ataupun dia ada masalah dengan bos dia dan sebagainya. Jadi apa sebab dia nak berubah? Kan, kenapa dia nak tinggalkan tempat tu? Jadi dia kena kenal pasal dia kata kita kena berterus terang dengan diri kita kenapa kita nak berubah. Okey, bila kita dah berterus terang pada diri kita, barulah kita akan dapat mengatasi ketakutan nak perubahan.
So macam mana yang kita nak atasi ketakutan nak buat perubahan ni? Kita kena buat preparation lah. Kita kena buat persediaan lah, kan? Sebab kita tak tahu future kita macam mana tak? Macam saya bagi contoh tadi, seseorang tu takut nak berubah sebab dia tak tahu tempat yang akan datang tu okey tak okey. Jadi kita tak tahu future kita macam mana. Okay? Cuma apa yang beritahu, kita buat analisa. Kita buat analisa tentang tempat yang kita nak pergi tu. Okay? Kita buat analisa, kita tengok tempat yang kita nak pergi tu, syarikat yang kita nak pergi tu. Kita tanya orang-orang yang pernah bekerja kat syarikat tu, pendapat mereka, masalah yang mereka hadapi, budaya syarikat tersebut. Kita tanya, kita buat preparation. Mungkin ada certain budaya yang kita tak setuju, yang kita tak suka. Jadi kita list down budaya-budaya ni. Jadi kita timbal balik lah. Okey, tempat sekarang, okey, ini yang saya hadapi sekarang. Ini masalah yang saya hadapi, pasal menyebabkan saya tak suka. Tempat yang baru, adakah saya akan dapat benda yang sama? Belum tahu. Sebab kita belum ada di tempat tu. Tapi kita boleh tanya. Tapi kalau kita nak tanya pun, jangan tanya sampai lebih-lebih, sampai kita sampai ragu-ragu. Kan? Kita tanya dalam, ialah, sebab mungkin pengalaman seseorang tu tak sama dengan apa yang akan kita lalui. Tapi kita boleh gunakan sebagai satu, orang kata, benchmark lah. Sebagai satu benchmark lah. Garis panduan lah, supaya kita tak buat keputusan yang tak baik. Okey. Jadi yang penting sekarang ni, kita kena terima hakikat yang dalam kehidupan kita ni akan ada satu peringkat, tak kisahlah sama ada kita nak tukar kerjaya ke, contoh nak berkahwin ke, nak dapat anak ke, kita akan melalui situasi-situasi yang kita terpaksa berubah dalam kehidupan kita. Okey? Jadi bila kita dah tahu yang kita terpaksa berubah, terpaksa melalui fasa-fasa dalam kehidupan kita, maka kita kenalah buat preparation. Jadi takkan timbullah situasi di mana kita takut nak berubah, lepas tu kita sampai lupa nak berubah, kan? Lepas tu kita terus hanyut dalam situasi yang kita tak berubah-ubah langsung. Sampailah sampai situasi kita dipaksa untuk ubah, pada ketika langsung kita tak buat preparation. Okay? Jadi it's very important sekarang ni kita take responsibility dalam hidup kita. Kita ambil responsibility dalam hidup kita. Perubahan tetap berlaku dalam setiap situasi keadaan kita. Kita suka ke, kita tak suka ke, perubahan terpaksa berlaku. Lebih-lebih lagi dalam situasi hari ini, situasi COVID-19 hari ini, banyak perubahan yang orang terpaksa lalui. Orang yang ada kerja, tak ada kerja. Kadang-kadang dia rasa dia kerja dalam satu organisasi yang besar pun, tiba-tiba sekarang dia dah tak ada kerja. Banyak kita tengok dalam sosial media. Apatah lagi orang yang kerja dalam organisasi yang kecil, lagi banyak dia rasa. Orang berniaga pun terpaksa berubah. Mungkin dia terpaksa berubah cara bisnes dia, bisnes model dia terpaksa berubah. Ini yang saya panggil terpaksa. Kita terpaksa berubah dalam situasi yang memaksa kita berubah. Kalau kita tak ubah juga, maka kita akan habislah. Kita habislah, kita punya habislah kalau kita pasal kita tak nak berubah. Jadi elok kita terus terang pada diri kita. Okay? Be honest pada diri kita. Kita terus terang pada diri kita bahawa memang kita kena berubah dan kita akan buat perancangan yang sepatutnya, proper planning, bagaimana kita nak menghadapi situasi kita akan berubah tadi. Okay? Alright, so saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit banyak maklumat ataupun manfaat daripada video saya kali ini. Okey, itu sajalah. Boleh kongsi video ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam sejahtera. Bye-bye.